Kita mula ya, kita tengok soalan 5, soalan kuantitatif 5. Persamaan permintaan dan penawaran baju adalah seperti berikut. Jadi kita ada QD, kita ada QS. Okey, kita nak semak fungsi permintaan dia dulu. QD sama dengan A tolak BP. Okey, check. P depan dia negatif, menunjukkan hubungan songsang dia. P depan dia negatif. Okey, betul ini fungsi QD. QS sama dengan A tambah BP. So, P depan dia positif, tengok P depan dia positif. Okay, so tak ada masalah lah tentang fungsi permintaan dan penawaran ini. Okay, kita teruskan. So, QT kuantiti diminta, QS kuantiti ditawar, P tingkat harga RM. Berdasarkan maklumat di atas, hitung harga dan kuantiti keseimbangan. Okay, apakah syarat keseimbangan, Afiq? QD sama dengan QS. Okay, thank you Afiq. QD sama dengan QS, pastikan anda ada tulisan ini. So, kita pun terus masukkan. 1100 tolak 100P sama dengan 300 tambah 100P. Okay, jadi kita pun selesaikan lah. Okay, 1100 yang ini pindah ke depan jadi tolak. Okay, ini 100P, yang ini negatif. Pindah ke belakang jadi positif. Okay, so dekat sini kita akan dapat 800 sama dengan 200P. Okey. P kita sama dengan berapa? RM4. Okey, RM4. Okey, jangan lupa labelkan harga keseimbangan PE. Okey, kemudian gantikan sebab dia bukan hanya nak cari harga, dia juga nak cari kuantiti. Okey, so pelajar boleh gantikanlah RM4 ini sama ada ke dalam QD ataupun QS. Mana-mana satu. So, Miss gantikan ke dalam QD. 1100 tolak 100P. P itu 4. Jadi 1100 tolak 400. So lastly dia akan dapat 700. Pastikan ada unit dekat belakang. Dan ini kuantiti keseimbangan QE. Siapa yang guna QS pun sama, bawah itu last kali kita letak QE. Saya rasa soalan A itu senang je lah, tak ada masalah. Kita sambung soalan B. Sekiranya kerajaan memberi subsidi, sebanyak RM2 seunit kepada syarikat penerbitan. Satu Roman, terbitkan fungsi penawaran yang baharu. Jadi sebelum kita dapat fungsi penawaran yang baharu ini, kita kena berdasarkan fungsi penawaran yang asal kita yang ini. So Miss tulis semula fungsi penawaran yang asal itu dulu. Ini B1 Roman. QS sama dengan 300 tambah 100P. So ini fungsi penawaran dia. Dan ingat, kita hanya memberi kesan kepada fungsi penawaran sahaja. Sebab dia kata dia beri kepada syarikat. Syarikat itu pengeluar lah. Jadi dekat sini, apabila subsidi diberikan. Kita bagi subsidi ya. Selepas subsidi diberikan, harga sesuatu barang dia akan jadi lagi mahal ke ataupun lagi murah? Harga akan jadi lebih murah. Lebih murah. Kuantiti lah. Bertambah. Thank you Amir. Dan sekarang, cuba tengok. Kita sekarang dengan kaji dari fungsi Q. Bermaksud, kita kata harga kuantiti dia tinggi kan? So, bermaksud nanti kita akan pakai simbol positif dekat sini. Tambah. Jadi, apakah fungsi penawaran yang baru? Saya nak selesaikan macam mana? Sama dengan apa? 300 tambah 100 dalam kurungan P tambah 2. P tambah 2. thank you. Sekarang kita tengok ya. Tadi ni saya kata kalau tengok dari segi kuantiti kan, saya kata kita kena pakai positif. Inilah dia. Kenapa tambah 2? Sebab soalan dia, RM2 seunit. So itu lagi lah, that's why kita tambah 2. Arulan belum habis lagi, teruskan. Lastly sama dengan berapa? QS1 sama dengan berapa? 500 tambah 100P. Yes, itulah jawapan kita untuk B1 Roman. So, pastikan you dapat fungsi penawaran yang ini. Kalau fungsi penawaran baru ini sudah salah, bermaksud nanti jawapan yang seterusnya untuk B2 Roman C, jawapan you akan salah semua. So fungsi penawaran yang baru jadi labelkan QS1. Sekarang kita sambung soalan B2 Roman.
Hitung harga dan kuantiti keseimbangan selepas subsidi. Kalau selepas subsidi ini diberikan, maksudnya dia nak yang baru punya. Okey, jadi kita pun tunjuklah syarat keseimbangan yang baru itu. B2 Roman. Apakah syarat keseimbangan yang baru dia? QD sama dengan QS1. Yes, pastikan ada QS1. Okey, jadi kita pun isilah 1100 tolak 100P salin balik je. QS1 ikut yang ini. 500 tambah 100P. 500 tambah 100P. Okey, so kita pun selesaikan lah macam biasa. Okey, Hasrid, berapa jawapan anda Ya. untuk P? RM3. RM3. Okey, thank you. Jawapan RM3, tapi pastikan harga keseimbangan baharu PE1. Okey, kemudian gantikan RM3 itu, kata gamis ganti ke dalam QD. 1100 tolak 100 P. P ialah 3. Okey, jadi selesaikan kuantiti keseimbangan baharu QE1. Kita tulis macam ini, sama dengan 800 unit. So, itulah jawapan dia. So, letaklah harga dan kuantiti keseimbangan yang baru. Sebab kita sudah ada syarat keseimbangan yang baru. Inilah perubahan dia. Okay, kita sambung dan seterusnya. Soalan dia. C. Laka keseimbangan asal dan baharu pada raja yang sama. Okey, jadi kita laka keseimbangannya. So, ini soalan C. Okey, so lakaran raja keseimbangan kita asalkan sediakan paksi Y, paksi X. Okey, labelkan P kurungan RM, Q kurungan unit. Okey, kelok permintaan. Apakah bentuk kelok permintaan? Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, thank you. Jangan lupa labelkan D0. D0. Okey, sekarang saya nak tanya, berapa kan nilai dekat sini? 11. Okey, thank you. Ya, 11. Bagaimana pula nilai pada paksi Q ini? 1100. Okey, thank you. 1100. Okey, sekarang kita masih ada lagi fungsi penawaran. Okey, nak tanya fungsi penawaran ini, kita akan mula pada paksi P ke ataupun paksi Q? Paksi Q. Paksi Q. Kalau paksi Q, nilai dia dekat sini berapa? 300. Okay, thank you. Okay, so terus mulalah pada paksi Q sini mencerun ke atas dari kiri ke kanan. S0, S0. Okay, dan yang bahagian negatif itu abaikan, kita tak tengok pun. Okay, titik keseimbangan I0. Okay, untuk harga dan kuantiti keseimbangan kita tengok semula. Okay, pada jawapan tadi. Harga keseimbangan 4, kuantiti keseimbangan 700. Okay, sini 4, sini 700. Okay, kita teruskan. Sekarang kita nak terus sediakan fungsi penawaran yang baharu. Okay, cuba tengok fungsi penawaran yang baru. 500 tanpa 100P. Okay, kita cuba tengok ya, yang ini adalah berkaitan dengan subsidi kan. Okay, kalau subsidi, bermaksud yang you sudah belajar, penawaran dia akan meningkat. Kalau penawaran meningkat, kelok penawaran sepatutnya beralih ke kanan. So, nanti you kena buktikan kelok penawaran yang baru itu akan beralih ke sebelah kanan. Okay, jadi berapa nilai pada paksi Q yang kita kena mula? 500. Okay, thank you. So, Siti. 500. Dan kelok penawaran mencurun ke atas dari kiri ke kanan. So, kita terus buat kelok penawaran yang baru. Okay, S1. Tunjuk anak panah. So, betul lah. Yang menyebabkan dia beralih ke kanan. Okay, kemudian keseimbangan baharu. D0 S1. Inilah dia. I1. Okay, dan kuantiti keseimbangan baharu, kita rujuk balik jawapan ini. Harga keseimbangan baharu 3 dan kuantiti keseimbangan baharu 800. Okay, jadi sini 3, sini pun 800. Okay, jangan lupa sila tunjuk anak panah.
Harga keseimbangan sudah turun. Kuantiti keseimbangan meningkat. Barulah anda dapat markah yang penuh untuk bahagian C nanti. Okay. So sekarang kita sambung soalan yang seterusnya. D. Hitung lebihan pengguna pada harga sebelum dan selepas subsidi. Okay, kita cuba tengok ya. Harga sebelum subsidi. Okay, maksudnya keseimbangan yang asal. Berapakah harga kita sebelum subsidi? RM4. Okay, thank you. Okay, sekarang dia tanya apa? Lebihan pengguna kan? Harga yang sanggup dibayar ialah berapa kalau berdasarkan raja ini? RM11. Okay, thank you. Okay, jadi lebihan pengguna itu kan Miss kata segitiga yang kena sentuh kilog D kan sebab pengguna kan? Tengok sentuh kilog D. So nampak segitiga ini. Okay, so ini adalah lebihan pengguna yang kita kena hitung. Okay, jadi kita nak tengok pengkiraan dia. So Miss tulis kat sini dulu. Lebihan pengguna. Okay, yang ini adalah sebelum subsidi. Okay, jadi Miss nak tanya, boleh bagi tahu saya apakah pengkiraan dia? 1/2. Okay. Darab Darab 700. 700 itu tapak dia. Okay, tinggi. Darab 11 minus 4. Yes, okay. Anda sepatutnya tulis 1/2 darab 11 tolak 4. Kena tunjuk macam ini. Darab dengan 700. Lilian, berapakah jawapan anda? RM2,450. Yes, RM. So, itulah jawapan dia. Okay, sekarang kita cuba tengok. Lebihan pengguna. Okay, dia nak selepas subsidi. Okay, kita cuba tengok lebihan pengguna selepas subsidi. Okay, Miss guna pen yang warna lainnya. Selepas subsidi, harga dia adalah berapa? 3. Okay, harga yang sanggup dibayar? 11. Okay, juga sama sentuh kilog permintaannya. Okay. Nampak segitiga yang besar tu. Okay, jadi Wai Hong, sila bagi tahu saya apakah pengiraan anda? 1/2 Okay, darab. darab 800 Okay, lagi? darab 11 tolak 3. Okay, thank you. Okay, jadi sekarang Miss pun tunjukkan. Okay, 1/2 darab 11 tolak 3 darab 800. Wai Hong, what is your answer? AM 3,200. 3,000? 200. Okay, thank you. Okay, kita tengok semula soalan ni. Okay, soalan dia tanya, hitung lebihan pengguna pada harga sebelum dan selepas subsidi. So, bermaksud jawapan you sediakan macam ini. Lebihan pengguna sebelum subsidi, lebihan pengguna selepas subsidi. Dan tak perlu bagi tahu lebihan pengguna itu dia bertambah sebanyak berapa ke. Itu tak perlu. Sebab soalan dia nak sebelum berapa, selepas subsidi itu berapa. So, itu sahaja jawapan anda. Okey ke berkenaan dengan soalan ini? Boleh kan? Okey ya. Okey, sekarang saya nak buat soalan tambahan. Okey. Lebihan pengguna itu senang. Kita tengok semula raja ini. Sekarang kalau katakan saya nak tengok lebihan pengeluar. Okey. Bagi tahu saya lebihan pengeluar sebelum subsidi diberikan. Okey. Harga dia adalah berapa? Harga keseimbangan yang asal. RM4. RM4. Okay. RM4. Yes, okay. Sekarang saya nak tengok lebihan pengeluar. Sentuh kilo S0 ke S1? Untuk S0. Okay, kita tengok ya. S0, nampak? Okay, so bermaksud ini adalah lebihan pengeluar yang asal. Okay,
Apakah luas ini? Luas trapezium. Luas trapezium. Okey, sekarang saya bagi orang beberapa saat cuba fikirkan macam mana nak hitung luas trapezium ini, nanti saya tanya. Macam mana nak hitung lebihan pengeluar ni? 1/2 1/2 darab darab dalam kurungan hmm? 700. Betul ke pengiraan yang ambil bagi tadi tu? Tak lengkap lagi. Okey, boleh teruskan? Boleh tambah 300 Okey, tutup kurungan okey. darab 4. Darab 4. Okey. So, Rufio, berapa jawapan anda? 2000. 2,000. Macam ini je. Ringgit RM. Yes, RM. Yang lain semua dapat jawapan yang sama 2,000 ya? Okey. Tepat. Tepat lah. Okey, good. Sekarang, kita nak tengok. Selepas subsidi diberikan, harga keseimbangan kita jadi berapa? RM3. Okey. Juga sama, saya nak cari lebihan pengeluar. Jadi kali ini saya nak sentuh S0 ke S1? S1. Kenapa? Sebab keseimbangan baru. Sebab keseimbangan baru itu diperoleh selepas perubahan S kan? Okey, so tengok sentuh kilo S. Nampak? Okey, turun. So, juga sama seperti tadi, yang ini juga adalah trapezium. Okey, jadi sekarang cuba hitung luas trapezium ini. Apakah pengiraan dia? 1/2 Okey, dalam kurungan okey. 800 Hmm. tambah 500 800 tambah ke tolak ni? tambah Ya, tambah berapa? 500 Lepas tu? tutup kurungan Okey. darab 3. Okey. Kirakan berapa jawapan kamu? RM1,950. Betul ke yang lain jawapan dia sama ke? Sama. Okey, okey, thank you. So itulah soalan dia. So kita dapati bahawa selepas subsidi diberikan untuk kes ini, tetapi kita dapati bahawa lebihan pengeluar kita sudah berkurang lah. Tetapi untuk lebihan pengguna kita tidak akan bertambah. So soalan dia kalau dekat sini dia sampai D sahaja. Cuma Miss tambahlah yang bahagian lebihan pengeluar dan nak pastikan diorang betul-betul faham berkaitan dengan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Jadi untuk maklumat anda soalan ini, kita sebenarnya juga boleh kaji berapa subsidi yang dinikmati oleh pengguna dan subsidi yang dinikmati oleh pengeluar juga. Kita cuba tengok sekarang ya. Kalau saya nak tentukan subsidi yang dinikmati oleh pengguna ataupun pengeluar ini, dia ada beberapa step. Apakah step pertama dia? Tebalkan keluk permintaan. Kelok permintaan, okey. Saya tebalkan dengan pen yang berwarna hijau lagi. Kelok permintaan saja yang ditebalkan ke? Dengan keluk penawaran. Penawaran kedua. Mana satu? Yang asal. Okey, thank you. So itu step pertama ya. Nanti hanya fokus kelok yang berwarna hijau sahaja. So kelok ini saya conteng lah. Apakah step yang kedua? Patutnya 800. Ya, kita akan bulatkan kuantiti yang baru. Ingatlah step pertama kita akan tebalkan kelok asal. Step kedua kita bulatkan kuantiti yang baru Q1. So nanti hanya fokus kelok yang berwarna hijau ini dan saya akan mula pada Q1. So bersedia ya. So 800 ini naik. Sentuh kelok apa dekat sini? Hello, permintaan. Permintaan tu berkaitan dengan siapa? Permintaan berkaitan dengan pengguna. So I pun tulis bawah sini. Ini berkaitan dengan pengguna. Naik lagi. Naik. Sentuh kelok apa?
Ya, Afiq. Penawaran. Okey. Aina, penawaran itu berkaitan dengan siapa? Pengeluar. Pengeluar. Okey, thank you. Okey, so nampaklah yang atas itu pengeluar, yang bawah itu pengguna. Cuma kali ini total line you kena panjangkan sehingga ke atas. Okey, jadi sekarang saya nak tanya. Tengok yang warna hitam ni. Apa benda ini? RM2. RM2. Ya, yelah. Saya tahu RM2. Okey, good. RM2. RM2 itu apa? RM2 tu Nama dia, apa benda dia? faedah satu lagi yang dinikmati oleh pengeluar. Bukan, tak tepat. Siapa nak cuba? Per unit kan, madam? Yes, siapa dengar cakap ni? Azri. Yes, very good, Hasri. Ini subsidi per unit. From here to here, this gap. Subsidi per unit dia RM2. Barulah betul. Faham subsidi per unit. Okey, darab dengan kuantiti. Ini apa? Kuantiti dia kan? Kuantiti yang baru kan? Jadi subsidi per unit darab dengan kuantiti baru itu adalah subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Okey, subsidi diberi oleh kerajaan. Dia akan sama dengan subsidi per unit kemudian darab dengan kuantiti yang baru. Barulah tepat jawapan dia. Okey, sekarang saya nak tanya sini. Tadi sini tak ada angka pun. Berapa angka dekat sini? RM5. Berapa ya? 5. Kenapa you tahu 5? Sebab tambah RM2. Yes, sebab subsidi per unit 2. Jadi 3 tambah 2, 5 lah. Okey, jadi sekarang subsidi per unit darab dengan kuantiti baru. So you kira lah berapa. Kalau katakan sekarang saya nak tahu subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. So, you tengok sampai sini, belakang dia tak ada tau. You panjangkan total line tu. Sehingga ke belakang. Ni lah luas dia. Okey. Rumus dia. Apakah rumus bagi subsidi pengeluar? Kuantiti baru darab dengan darab dengan 5 tolak 4 tu apa? Subsidi per unit pengeluar. Yes, good. Subsidi per unit pengeluar lepas tu darab dengan kuantiti baru 5 tolak 4 darab dengan 800. So dapatlah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Begitu juga dengan subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Guna cara yang sama sahaja. Okey, yang sama seperti soalan kuantitatif 6 yang kita dah bincang punya. Okey ke? Yang ini sebenarnya Miss buat tambahan lah. Sebab kita nak tengok satu soalan yang berkaitan dengan subsidi. That's why Miss bincang dengan anda juga. Okey ke? Jadi kalau tak ada apa soalan, sekian sajalah untuk kelas maya kita hari ini. Boleh live meeting. Thank you, Miss. Okey, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Okey, bye-bye. See you. Thank you, Miss.